Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi, selamat sejahtera. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, anak-anak, saudara-saudari, ibu bapa yang saya muliakan. Mudah-mudahan hari ini hari yang membahagiakan, hari yang cemerlang, hari yang menceriakan. Ya, hari ini lebih baik daripada semalam. Ya, mudah-mudahanlah. Dan terima kasihlah pagi-pagi begini masih dapat bersama kami. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan membawa kebaikan kepada kita bersama, kepada yang mendengar dan kepada yang bercakap, insya-Allah. Dan pagi ini insya-Allah kita nak bercakap tentang bagaimana menangani orang yang mudah rajuk. Merajuk, sikit-sikit merajuk, muncung, merajuk, muncung. Nah, ini biasa berlaku. Ya, orang perempuan merajuk, orang laki-laki merajuk, orang muda merajuk, orang remaja merajuk, remaja purba merajuk, remaja usang merajuk. Ini dia. Jadi memang biasalah. Ya, kalau yang lepas-lepas kita cakap tentang orang sombong pun berkata-kata, dalam bahasa canggihnya ubiquitous. Merata-rata ada orang yang mudah merajuk, mudah-mudah sombong. Minggu ni kita bincang di mana tempat pun ada orang yang mudah merajuk. Kadang-kadang rajuknya jelas, kelihatan, wajahnya, tindak tanduknya, cakapnya, ya. Ada yang rajuk yang tidak nampak. Muka senyum tapi kita faham dia merajuk. Ya, dia cakap agak ceria tapi dalam hatinya nampak yang dia merajuk. Gelombang yang dipancarkan nampak rajuk. Baik. Seperti biasa, nak membantu orang supaya berubah, nak menangani masalah orang merajuk, kita kena tahu apakah punca-punca sesetengah orang merajuk. Kenapa kita kadang merajuk? Kenapa orang merajuk? Ikut kajian saya lah, ya. Dalam mengkaji, meneliti, bercakap dengan ratusan ribu manusia sejak saya muda sampai ketua, mungkin dah juta dah, ya. Dan dapat juga menasihat sikit sebanyak, mengkaunsel 1-2 kes, sampailah sekarang ni saya dapati ada 7-8 punca orang mudah merajuk. Pertama, mungkin lah, banyaklah punca-punca yang you nampak, yang saya kadang tak nampak. Tapi ini yang saya nampak. Satu, mungkin kita merajuk sebab sifat semula jadi. Ikut kajian saya, penelitian saya selama lebih kurang 22 tahun, saya dapati bahawa ada orang ni jenis type A yang semua orang tahu. Dari segi psikologi, type A artinya orang yang agresif, yang nak cepat, asertif, kalang kabut, lantang, argumentatif, ya. Dia orang yang extrovert, suka campur orang, buat kerja dengan sempurna. Ini type A. Type B pula, orang yang lemah lembut, yang tak berapa kisah, tak kalang kabut, tolak ansur, relax. Dan mungkin juga ada mudah merajuk di sini. Type B. Dan satu lagi type yang, ataupun jenis yang kurang dibincangkan dalam buku-buku psikologi adalah type E. Ataupun type yang emotional. Inilah yang mungkin orang yang mudah terkena sawan rajuk ni. Penyakit merajuk. Sikit rajuk, sikit rajuk. Laki-laki sama, perempuan pun sama. Mungkin dia punya frekuensi lebih ramai sikit pada orang perempuan. Sebab orang perempuan kata, itu memang hak kami untuk merajuk-rajuk. Orang perempuan okeylah merajuk. Orang lelaki pun ada juga rajuknya. Yang kadang nampak, kadang tak nampak. Okey, satu sifat semula jadi. Keduanya, ikut kajian saya, penelitian saya dan kajian orang lain juga, orang yang merajuk, ni mudah rajuk ni ialah orang yang mudah ataupun orang yang rendah diri. Self-konsepnya rendah. Esteem dirinya rendah. Dia nampak kehebatan orang lain, dia tak nampak kehebatan dirinya. Jadi dia mudah jauh hati. Jadi orang yang rasa rendah diri ni, ya, bila kena tegur sikit terus kecil hati. Kalau orang hebat, dia nampak kehebatannya, dia tahu kehebatannya, dia nampak dia punya kepandaiannya, dia nampak potensinya, dia tak mudah merajuk. Dia kena tegur pun dia kata, betul lah, I silap. Nasib baik tegur I. Dia tak merajuk sebab dia tahu dia hebat tang lain, dia cuma lemah tang ni, dia tak mudah merajuk. Jadi orang yang rasa rendah diri, tak banyak esteem dirinya rendah, tak nampak bakat-bakatnya, mudah merajuk. Jadi ini dah tahu puncanya, kita mudah nak menangani ataupun nak membantu dia. Dua, ketiganya, cara didikan mereka yang agak represif, menekan. Ya, garang sangat, tak bagi peluang bercakap, tak bagi peluang buat keputusan, ya, kena hukum selalu. Mungkin hanya mereka jadi orang yang timid, yang penakut dan mudah merajuk, mudah kecil hati dan sebagainya. Atau orang yang mak bapak langsung tak pernah marah. Tak pernah marah, sentiasa memberikan apa yang diminta. Jadi tak pernah berhadapan dengan situasi yang negatif. Jadi bila cikgu marah sikit, mak bapak tak nak marah. Tiba cikgu tadika marah, merajuk dia. Mak bapak tak pernah marah, jentik tak pernah. Ya, kalau nyamuk nak ingat pun lain macam, dia minta izin. Papa minta izin ya, ada nyamuk. Papa bukan nak tempeling kamu, tapi nak tempeling nyamuk. Bukan main susah payah. Contohnya,
Jadi bila dia bertemu dengan situasi yang mencabar, dia mudah gabrah, mudah kalang kabut, mudah kecil hati. Ini yang saya dengan isteri saya kadang menghadapi dilema. Kita nak cuba didik anak secara yang begitu positif, tapi kadang kalau kita tak gunakan kadar-kadar yang agak asertif ataupun keras, anak-anak kita tak mampu menghadapi dugaan cabaran hidup dan mudah kecil hati, mudah merajuk. Ya, lagi. Orang kena mengajuk semata-mata minta disayang. Isteri merajuk minta disayang, anak merajuk minta disayang, pemimpin merajuk minta dibelai, anak buah merajuk minta dimanjakan contohnya. Ya? Jadi ini kita tengok senarionya. Lagi, orang kena mengajuk sebab EQ-nya rendah, emotional quotient-nya rendah. Artinya orang yang memang dia punya tahap atau kemampuan menangani emosinya, merawat emosinya, ya, mengurus emosinya agak rendah, EQ yang rendah. Lagi, orang yang AQ-nya rendah, adversity quotient-nya rendah. Artinya orang tak pandai menangani cabaran hidup, yang tak pandai menangani kesusahan dalam hidup, adversity quotient-nya rendah. Terpempan dengan satu masalah, dengan cabaran, dengan kesusahan, dia terus tenggelam punca dan mudah kecil hati, mudah patah semangat dan sebagainya. Ya, ataupun orang yang SQ-nya rendah, artinya tak pandai bergaul, kena tegur sikit, mudah kecil hati. SQ, social quotient-nya rendah. Dan akhir sekali, of course, orang yang kadang dia punya SQ juga, spiritual quotient-nya rendah. Artinya tahap kerohaniannya rendah. Yang orang yang kurang patuh perintah Allah, akhirnya dia tak dapat bantuan Allah, jadi mudah merajuk sebab dia ingkar perintah Allah. Jadi ini punca-punca, dan kita sambung perbincangan selepas yang mudah merajuk. Saya dah bincangkan tadi 7-8 punca-punca ataupun antara sebab-sebab yang mungkin menyebabkan orang mudah merajuk. Sekarang kita bincang apakah kaedah untuk menanganinya. Pertama, of course, kita kena tukar sikap kita. Ya, tukar paradigm kita bahawa jangan mudah fed up, menyampah, benci kat orang yang mudah merajuk. Kita tukar bahawa orang ini ada masalah. Sebentar lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu salat subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha Ashhadu an la ilaha illallah. Dia ada sedikit kelemahan. Dia ada sesuatu situasi yang kita boleh bantu. Ya, jangan kata, menyampah. Aku menyampah dengan orang mudah-mudah rajuk ni. Aku tak kisah. Kalau dia mengajuk-ngajuk, go to hell lah. Janganlah begitu. Janganlah begitu. Kita tukar kita punya paradigma bahawa, okeylah, ada orang memang kuat merajuk. Oleh kerana aku ni orang yang boleh tahanlah daripada merajuk, aku nak bantu orang ini supaya dapat kurang rajuknya. Ya, tukar paradigma kita dengan niat yang ikhlas nak membantu. Satu, ya, mak bapak kena fikir gitu. Jangan kata, alah biarkan dia bah. Si mak tu cakap kat suami, biarkan dia bah. Padam muka dia, sikit merajuk, biarkan. No. Shouldn't. Takut-takut anak ni makin lama makin masuk dalam kepompongnya, makin memendam rasa, makin timbul dia punya kedegilan, rebel ataupun semangat menentangnya. Jadi bila dah keluar sampai ke akil balik ataupun pergi ke asrama, sekolah berasrama penuh ataupun keluar ke IPT, ya, belajar dan sebagainya, maka dia akan keluarkan dia punya sifat-sifat negatif sebab dah lama sangat menahan rajuknya yang orang tuanya tak kisah langsung. Ini dia.
Okey, so itu yang pertama. Yang kedua, strategi kedua untuk menangani orang yang mudah merajuk ialah seperti biasa. Jangan jemu. Kita kena banyak berdoa. Kita doakan orang ini ya supaya dapat membentuk kekentalan emosi, supaya EQ orang ini dapat ditingkatkan oleh Allah. Emotional quotientnya makin kukuh. Kok merajuk pun sebentar. Kalau dulu rajuknya sampai seminggu, ada kes yang saya jumpa orang merajuk sampai seminggu. Ada kes yang saya jumpa orang merajuk sampai setahun. Ada kes yang saya jumpa isteri yang merajuk pada suaminya selama 14 tahun. Dia tak nak cakap dengan suaminya 14 tahun. Tinggal serumah satu bumbung. Ya, akhirnya dengan izin Allah, ditemukan kami. So, kita pun dengar masalahnya puncanya. Saya pujuk suami, saya pujuk isteri. Tuhan telah memberi hidayat, orang ini berubah. Dan mereka berdamai semula, nak tegur siapa. Selepas tak bertegur siapa selama 14 tahun. Dia cakap melalui perantaraan melalui anak. Cakap kat bapak kau, mak dah siapkan nasi. Nak nyekek-nyekek tak nak sudah. Adakah melalui perantaraan, melalui posto-posto. Ni, ini dia. So, artinya kita doakan, ya, kita doakan agar orang ini dapat membentuk kekentalan jiwa, membentuk EQ yang mantap. 2. Yang ketiga, orang yang mudah merajuk minta didengari. Bila kita dengari mereka dengan simpati, dengan penuh kasih sayang, dia akan dapat kepuasan jiwa, akan terubat rajuknya dan cepat pulih. So justru saya seru diri saya seru sesiapalah, suami ke isteri ke mak ke bapak ke ketua ke anak buah ke pemimpin ke, kau adalah orang yang penting dalam hidup kita yang merajuk, cuba dengari mereka dengan simpati, dengan empati, ya, dengan teliti, dengan ikhlas, dengari mereka. Apabila kita dengari masalah mereka, rintihan mereka, terubat rajuk mereka dan mudah pulih, ya, dan akhirnya mereka akan sedar rupanya masih ada orang yang sayang, masih ada orang yang endah, maka dia mudah dapat membentuk kekentalan emosi, ya, dengari mereka secara empathy. Of course, yang keempatnya, ya, saya sengaja tunda ke nombor 4. Kalau orang mudah merajuk, apa nak buat? Pujuklah. Orang merajuk minta dipujuk. Oleh kerana itu, belajarlah cara memujuk. Ya. Kalau saya pernah tengok iklan tu, you pun tengok kan iklan yang sama. Ada orang suami tu datang. Boleh abang kacau? Janganlah kacau. Alah, kacau lah. Ini saya kata, hanya kacau. So, bila orang tu tengah merajuk, kita pun buat iklan baru. Boleh I pujuk? Boleh lah, I pujuk. Macam tu lebih kurang strateginya. Ini mesti ada orang buat iklan macam nanti. Ya? So, kita boleh memujuk, ya, orang. Dan kita kena ada strategi lah. Dan saya tak nak lagi dengar suami ke mak ke bapak ke guru ke siapa-siapa kata, I ni memang ditakdirkan oleh Allah, memang tak pandai memujuk. So, apa nak buat? Bila isteri I merajuk, I keluar pergi ke kedai mama, I minum teh tarik 2-3 round. Sampai mabuk teh, I pun balik. No, that's not the way. Orang merajuk minta dipujuk. Isteri rajuk minta dipujuk. Bila dipujuk, lega je. Okey lah tu. Rajuk-rajuk sikit-sikit ni membawa bahagia. Okey, so pujuk. Nombor 4. Nombor 5. Ni dia. Nombor 5. Ini ikut pengalaman saya lah. Bila ada anak mudah merajuk, isteri mudah merajuk, ataupun isteri orang mudah merajuk ni, ikut pandangan dan kajian saya, rupanya mereka minta dipamerkan kasih sayang dengan lebih menyeluruh. Ramai orang banyak sifat kasih sayang dalam jiwanya, tapi tak pandai dipamerkan seperti mana yang diharapkan oleh orang yang tersayang. Anak-anak tak nampak mak bapak pamerkan sayang. Kadang anak saya pun ada komplain. Ya? Kadang, abang ni pengasih penyayang, kadang tak terasa dia disayangi. So, saya belajar daripada kesilapan saya cuba pamerkan dengan sentuhan, dengan cakap, dengan carry, dengan panggilan, dengan SMS. SMS sekarang, main sikit-sikit SMS, sikit SMS. Kadang jenuh kita. Ya? Ini anak punya masalah. Tapi tak apa, kita balas. Ya? Kita balas. Ya? SMS tu, ataupun kita suruh orang lain SMS-kan kepada anak kita. Ya? Dari masa ke masa. Ya, okey. So, pamerkan kasih sayang seperti mana yang diharapkan oleh orang yang mudah merajuk ni, supaya mereka terasa mereka disayangi dan mereka akan membentuk step by step, langkah demi langkah kekuatan emosi sebab mereka rasa disayang, tak perlu rajuk selalu sebab masih banyak orang yang sayang. Isunya apa? Pamerkan kasih sayang sebanyak mungkin
dalam bentuk yang diharapkan oleh orang yang mudah merajuk di sekitar kita. Ya, bos-bos yang anak buahnya kena merajuk sebab dia mesti marah aje. Puji tak pernah. So puji mereka. Puji mereka ala kadar dalam bentuk yang mereka dapat lihat. So insya-Allah kita sambung sebentar lagi. Bersamamu, hulurkan tangan, ringankan beban. Sumbangan melalui SMS, tabung 2, tabung 5 atau tabung 10 dan hantarkan ke 33399. Sumbangan melalui cek boleh dibuat atas nama Tabung TV3 Bersamamu BSM dan hantarkan ke alamat tertera. Atau salurkan sumbangan anda terus ke akaun Maybank Tabung TV3 Bersamamu. Sumbangan anda amat dihargai. Alhamdulillah, syukur ya, masih panjang umur, masih ada rezeki kita untuk berbicara dan untuk menyambung perbincangan kita tentang bagaimana menangani orang yang mudah rajuk. Ya. Kadang-kadang, ini strategi yang nomor 6. Ya. Kadang-kadang orang yang mudah merajuk ni, dia jadi hobi rajuk ni. Kejap-kejap merajuk sebab dia tak nampak alternatif lain. Dan yang lepas-lepas, bila dia merajuk, kesannya okey. Bila dia merajuk je, suaminya pun belikan hadiah. Merajuk aja, suami belikan hadiah. Merajuk aja, suami ajak makan luar. Merajuk aja, dapat gelang baru, dapat jam tangan baru, ya dan sebagainya. Jadi kalau beginilah dia punya kaedahnya, dia dapat bahawa untung kalau aku merajuk. Aku merajuk aja, beres masalah. So if this is the situation, artinya rajuk itu sebagai satu mekanisme untuk mendapatkan sesuatu pengharapan daripada orang yang disayang, maka lama-lama rajuk itu sebagai satu perkara yang sangat positif. Artinya memang ada hasilnya, ada kesan positif. So what to do is now, kita kena terangkan pada orang yang mudah merajuk ni alternatif lain. Terangkan pada mereka, ya sebenarnya janganlah merajuk, ya. Kalau you tak puas hati ke, rasa jauh hati ke, instead of merajuk, ya, di samping merajuk, ya, kalau why not tukar dengan berbincang, tukar dengan terus daripada merajuk-rajuk sia-sia, sakit jiwa you, baik you terus ambil wuduk, baca Quran, you semayang hajat, you telefon kawan, you telefon radio yang selalu awak kacau, telefon lah wanita hari ini, ya, kok ada ruang untuk telefon, ya, asal kalau mereka nak dengar, ya, telefonlah mana-mana talian-talian yang ada, telefon Tok Kadi awak, mufti awak, contohnya. Artinya kita bagikan alternatif. Kalau you rasa nak merajuk, go out, you cakap dengan pokok bunga, you siram bunga, you keluar main badminton, main tenis dengan dinding, ya, misalnya, keluar pergi ambil lidi, tembak cecak. Ini Hafiz punya perangai. Ya, okey. Contoh. Jadi banyak perkara-perkara. Jadi artinya kita bagikan alternatif daripada merajuk, baik buat benda lain. Itu satu cara. Ya. Lagi apa? Kadang-kadang orang ni mudah merajuk, cepat merajuk dan dia terus merajuk sebab dia tak nampak kesan negatif. Cuba kita bagi tahu dia. Orang bila you merajuk, you know, you sebagai isteri merajuk, suami you sengsara sebab dia tak tahu apa nak buat. Sebab dia nak mujuk pun dia tak pandai. Sebab awak memang pakar, johan merajuk. Dia dah tak tahu cara mana nak pujuk. Gelang dah sampai ke ketiak, apa lagi nak beli. Dah tak cukup tangan, cincin dah 10. Awak ada 10 jari, ya? Jadi dah tak tahu apa nak buat. Jadi suami awak sengsara kalau awak merajuk. Anak-anak awak sengsara bila merajuk. Mak mentua awak pun jauh hati bila awak merajuk. Ya, macam-macam lah. Ya, okey. Rezeki pun tak datang. Malaikat rahmat pun tak nak masuk rumah sebab awak merajuk kat suami awak. Jadi kalau kita terangkan dengan hikmah, dengan penuh kasih sayang, orang yang merajuk tu akan nampak. Oh, aku ingat aku je merajuk. Rupanya banyak kesan-kesan sampingan yang sangat negatif yang berlaku pada semua orang di sekitar kita. Itu pada orang lain. Dan kita juga terangkan, kalau anda merajuk, ada 7-8 perkara berlaku. Pertama, muka awak nampak berkerut tak cantik.
Orang mengajuk tak cantik, baik Kajol ke, Aishwarya Rai ke, Preity Zinta ke, Karisma Kapoor ke, bukan nak tayang yang kita pernah tengok. Saya dengar je orang cakap nama-nama orang tu. Kalau awak cantik macam mana pun, kalau mengajuk tak cantik. Satu, orang yang mudah merajuk mukanya hodoh. Keduanya, orang yang mudah mengajuk cepat tua. You makan vitamin E banyak-banyak pun, muka cepat kereput. Minta maaf ya, jangan ditapis perkataan tu. Yang cepat kereput, cepat berkedut. Ini kok kajian ni, bukan cakap-cakap kosong. Orang yang mudah mengajuk, mudah sakit. Mudah sakit. Sebab kita rajuk tu, badan kita keluarkan banyak toksin lah. Ya. Tetapi kalau kita tak mengajuk, kita senyum, kita seronok, ya, badan kita akan mengeluarkan banyak perkara. Salah satu ialah dinoendorfin. Dinoendorfin ni pernah saya sebut dulu, 90 kali lebih power daripada morfin. Jadi untuk mengeluarkan macam morfin dalam badan kita tu, dinoendorfin, kita senyum dan tak merajuk. Orang mengajuk cepat penat. Orang mengajuk, orang benci, orang fed up. Orang yang mudah mengajuk, Allah pun menyampah. Ingat ya, orang yang kuat rajuk, Allah pun menyampah. Sebab buat apa rajuk kat orang? Terus merajuk kat Allah. Cara merajuk Allah ialah, ya Allah, kau tolong aku. Bila kita terus rajuk kat Allah dengan doa, ya, maka Allah mudah sayang. Tapi kalau merajuk kat orang, maka orang menyampah. Bila orang menyampah, Allah pun menyampah. Kalau kita menyampah, suami kita menyampah kat isteri, maka Allah pun menyampah kat isteri. Sebab seorang isteri akan disayangi oleh Allah bila suaminya redha kat dia. Anak akan disayangi oleh Allah kalau mak bapak redha kat dia. So jangan cepat merajuk. Orang yang merajuk, orang benci, Allah pun benci. Ini dia. Ini perkara-perkara kadang kita terlepas pandang. Ya? Jadi saya serulah, kalau kita merajuk, kita kok nak merajuk kejap boleh lah. Romantik juga. Yang paling lama merajuk 1 jam lah. Okeylah, bagi can lah. 1 jam suku. Lepas tu dah, senyum. Bila anda merajuk, cuba senyum. Kalau merajuk berat sangat, tengok cermin. Cuba tengok cermin. Tengok cermin. Sangat orang yang merajuk sampai tengok cermin, dia taubat untuk merajuk. Taubat untuk merajuk. Sebab hodoh you. Hodoh. Orang yang merajuk ni tak cantik. Hilang serinya. So ni dia. Dia tuan-tuan, puan-puan yang saya mulakan. Saya selalu diingatkan oleh ulama-ulama dan salah seorang guru yang berpesan pada kita semua. Dia kata apa? Kalau kita ada masalah dengan orang, artinya orang mudah sakitkan hati kita, kita mudah sakitkan hati orang mudah merajuk kat kita, kita mudah merajuk kat orang. Kalau kita ada masalah dengan orang, besar kemungkinan kita ada masalah dengan Allah. Bila hubungan kita dengan orang bermasalah, hubungan kita dengan Allah pasti ada masalah. Jadi cara terbaik untuk mengatasi masalah ni dengan orang, sama ada merajuk ke apa ke, cek balik hubungan kita dengan Allah. Ya, perbetulkan solat kita, betulkan suruhan Allah kita, betulkan, ya. Yang baik kita banyakkan, yang buruk kita elakkan. InsyaAllah langkah demi langkah kita akan dapat mengatasi masalah kita dan masalah orang lain, insyaAllah. Jadi dia, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, anak-anak yang saya mulakan, beberapa petua yang boleh kita kongsi bersama dalam usaha untuk menangani orang yang mudah merajuk. Mudah-mudahan hari ini yang mendengar tak merajuk, kok ada yang merajuk, kita dapat aplikasikan teknik yang telah kita bincangkan. Selamat maju berjaya, selamat berbahagia bersama keluarga, salam sayang dan salam hormat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih.